Assalamualaikum guys, welcome back. Selepas lebih dari 40 tahun, legenda promoter gusti antarabangsa terhebat dan tersohor Vince McMahon akhirnya hilang secara tragis. Apa cerita dia ni? Okey, sebelum kita sembang pasal apa yang jadi, aku cuma nak bagi tahu pada mereka yang mungkin tak tahu, Vince McMahon ni merupakan satu figura yang sangat penting dekat dalam bidang gusti, dan dia adalah promoter gusti yang paling berjaya dalam sejarah sehinggakan dia dinobatkan sebagai billionaire, antara yang terkaya dekat Amerika Syarikat dengan jumlah kekayaan melebihi 2.7 bilion USD. NANI? So Vince McMahon ni basically dia menyambung legasi bapa dia iaitu Vincent James McMahon yang sebelum ni jadi founder Capital Wrestling Corporation sebelum Vince McMahon take over pada tahun 1982. Sampailah sekarang ni syarikat gusti milik Vince McMahon iaitu WWE telah pun dibeli oleh Endeavour dan bergabung dengan satu lagi cabang sukan iaitu UFC. Vince McMahon ni juga bertanggungjawab menaikkan nama WWF iaitu nama WWE sebelum ditukar sampailah berjaya beli pesaing dia waktu tu iaitu WCW dan ECW. The very fate of WCW is in my hands. Dia ni juga terkenal sebab bawa watak bos yang memang setan gila, dan para peminat gusti sepakat mengatakan yang karakter Vince McMahon ni ialah karakter terjahat sekali dekat dalam bidang gusti. WWE dekat bawah Vince McMahon ni berjaya melahirkan bintang-bintang terkenal dunia, sebagai contoh obviously The Rock, John Cena, Undertaker dan juga Batista. Tapi malangnya disebabkan laporan dari bekas pekerja WWE iaitu General Grant, Vince McMahon disiasat dan diheret ke mahkamah yang buatkan dia terpaksa meletakkan jawatan sebagai chairman untuk WWE, pengerusi WWE lah, pada Jun 2022. Those four words are then, now, forever, and the most important word is together. Dan itulah kata-kata terakhir Vince McMahon sebelum dia tak lagi muncul dekat mana-mana program TV yang berkait dengan WWE. Fast forward, minggu lepas Vince McMahon telah pun dituduh atas beberapa pertuduhan iaitu serangan seksual dan juga pemerdagangan seks. Tuduhan ini dibuat selepas bekas pekerja WWE iaitu General Grant ni dakwa Vince McMahon janjikan tawaran kerja dekat WWE dengan kedudukan, pangkat dan gaji best. Tapi pertukaran dia ataupun syarat dia ialah General Grant kena layan nafsu kuda Vince McMahon ni, dan bukan setakat Vince McMahon je, dia pun kena layan juga beberapa eksekutif ataupun orang-orang penting dekat WWE, termasuk juga beberapa penggusti yang belum sign dengan WWE sebagai jaminan yang dorang akan sign dengan WWE. Vince McMahon juga bagi tahu kalau kata General Grant ni tak ikut apa yang Vince McMahon cakap, dia akan susahkan hidup General Grant dan juga dia akan sebarkan video-video General Grant ni sampaikan biar semua orang tahu General Grant ni siapa. Dan lepas tu General ni pun katalah dia nak stop daripada buat benda-benda ni semua, dan dorang ada sign satu dokumen yang mana General Grant janji dia tak akan bagi tahu benda ni pada sesiapa, dengan tukaran ataupun dengan balasan dia akan dapat USD 3 juta. Tapi malangnya bila kata dia dah sign, dia dah dapat dah first 1 million, lepas tu dah tak ada dapat dah duit apa-apa daripada Vince McMahon, makanya General Grant ni buat keputusan untuk pergi buat laporan kepada pihak berkuasa. Benda ni jadi besar sampaikan owner baru WWE iaitu TKO Group telah pun memadam, membuang segala gambar-gambar dan juga video Vince McMahon ni daripada sebarang majlis, sebarang event yang TKO Group anjurkan, termasuklah satu event baru-baru ni yang mana dorang yang pertama sekali start lancarkan saham TKO Group dan juga umumkan The Rock sebagai antara board of director untuk TKO Group. Dan Vince McMahon turut umumkan yang dia meletakkan jawatan sebagai pengerusi eksekutif Board of Director TKO Group ni lepas pihak berkuasa Amerika Syarikat umumkan tuduhan jenayah pada Vince McMahon. Dan yang dahsyatnya, bintang yang dilahirkan oleh WWE dan juga yang telah pun ditrain oleh Vince McMahon iaitu Dwayne The Rock Johnson habis crop gambar dan juga video yang ada Vince McMahon pada hari dia diumumkan sebagai Board of Director tu, dan dia langsung tak mention pun pasal Vince McMahon waktu dia update berkenaan dengan TKO Group, kecuali Board of Director yang lain dan juga orang penting WWE sebagai contoh Triple H. So kira sekarang ni dekat WWE, Vince McMahon dapat treatment yang sama macam bekas penggusti dekat WWE dulu iaitu Chris Benoit. I miss you.
Yang mana nama Chris Benoit ni dipadam terus dari sejarah WWE lepas satu kejadian yang menyayat hati, yang mana Chris Benoit ni dia ambil nyawa anak dia, isteri dia sebelum dia ambil nyawa dia sendiri atas sebab yang masih lagi menjadi misteri sampai sekarang. Dan sekarang ni sejarah berulang kembali, tapi ironinya benda tu berbalik kepada insan yang padamkan sejarah Chris Benoit, iaitu Vince McMahon. Apapun perbicaraan masih lagi dijalankan dan masih belum terbukti sama ada Vince McMahon betul bersalah ataupun tak, tapi dengan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Janelle Grant, memang payah sebenarnya untuk Vince McMahon lepaskan diri. Dan ada juga yang bagi pendapat ini cumalah kes pertama daripada kes-kes yang lain ataupun laporan-laporan yang lain yang mungkin bakal menyusul. Dan itulah kisah Vince McMahon yang sememangnya satu karakter yang sangat jahat dekat WWE, dan mungkin jahat tu membawa sampai ke realiti. Tapi itulah sebab bos-bos US ni kita tak terkejut kalau kata benda-benda macam ni jadi kan. Sedangkan dekat Malaysia pun bos-bos dekat sini pun lebih kurang sama juga. Cuma beza dia, diorang pandai simpan je. Apapun kalau kata ada update pasal kes ni, aku akan share dengan korang, memandangkan aku tahu ada mereka yang sebaya dengan aku. Masih ada lagi saki-baki minat pada bidang gusti ni, yang mana dulu pernah menemani kita bukan saja dekat rumah tapi juga dekat kedai kopi. Dan akhir kata pepantun, rumput hijau tumbuh melata, kemarau datang layu semua. Kau ingat, kau raja. Buat onar, bayar je. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum.